Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alright, so kita continue from the last video. Okay, in the last video we are in chapter 4. We are talking about factors influencing choice of port locations. Alright, okay, so dalam bab 4 ni kita masih membincangkan tentang faktor mempengaruhi pemilihan lokasi sesebuah pelabuhan. Okay, so of course, dalam nak menentukan lokasi pelabuhan, antara faktor yang mempengaruhinya adalah faktor polisi-polisi kerajaan. Okay, so seperti yang telah diterangkan dalam video sebelum ni, okay, polisi kerajaan sebagai kerajaan, dia memikirkan tentang kesan port tu, okay, kesan port tu terhadap locality. Okay, kesan port tu terhadap the effects of port existence towards the community, okay, towards the citizens dan sebagainya lah. Okay, so apa kesan port terhadap masyarakat setempat terutamanya dan kepada negara. Okay, so kita dah mention 3 in the last video. Okay, that is protect the environment, kesan terhadap the national economy, and kesan pemilihan lokasi port ataupun kesan penubuhan port terhadap pembangunan kawasan sesebuah kawasan yang berhampiran ataupun surrounding area of the port. Right? Okay, so sebagai kerajaan, okay, as I mentioned before, the concern is about the citizens, right? Okay, so kalau kita nak bangunkan port, dia memakan ruang yang sangat luas. Okay, so dia ambil tanah banyak lah, arti kata lain kan. Okay, so kita kena tengok, dan operasinya adalah operasi yang berat-berat. Okay, so memerlukan jentera yang besar-besar. Okay, so banyak sangat pollution berlaku. Okay, pollution tu bukan sahaja daripada kapal. Okay, kapal tu nak bergerak. Okay, so dia punya bolat. Okay, bolat. Okay, so enjin tu keluar masuk air. Dia nak gerakkan tu ada keluar masuk air kan. Okay, so sebuah kapal nak bergerak tu, okay, ada putaran air kat bawah tu. Okay, tu semua akan merosakkan corals, right? Okay, merosakkan terumbu dan karang lah. Okay, merosakkan air. Okay, so banyak sangat pencemaran yang berlaku daripada tertubuhnya lah pembangunan sesebuah pelabuhan. Okay, so banyak sangat pencemaran. Okay, so belum cerita lagi anchoring. Okay, so bila dia turunkan saur tu, okay, so bila dia turunkan saur, memang of course lah rosak terumbu karang kat kawasan tu kan. Right? Okay, and then okay, bukan saja aktiviti laut. Okay, bunkering. Okay, minyak. Bila dia masukkan minyak berbanyak, minyak tumpah. Okay, lagi juga melibatkan pencemaran di daratan. Okay, sebab kita ada banyak transshipment di daratan. Kita ada banyak multimodal. Okay, so all those big things juga. Okay, itu semua boleh membawa kepada pencemaran. Okay, so pencemaran tu pencemaran bunyi, pencemaran air, pencemaran udara dan sebagainya lah. Okay, so bila kita nak pilih sesebuah pelabuhan tu, antara lain yang kita perlu fikirkan adalah dari segi polisi kerajaan adalah protecting the environment atau perlindungan terhadap persekitaran. Okay. Okay, so kat sini dia cakap every company has to check whether the area is protected area. Okay, so setiap company ataupun port authority ataupun port operator, okay, kalau dia nak buka sesebuah port tu, dia kena check lah, okay, adakah kawasan tu adalah kawasan perlindungan kan. Okay, kawasan perlindungan, right? Okay, so contoh
Okay, semua tahu kan, ada hutan simpan kan. Okay, samalah juga dengan laut. Okay, so adakah laut tu adalah laut yang tak boleh diganggu, okay, dari segi persekitaran dia, okay, dari segi karangan dia. Okay, so adakah laut tu laut terpelihara? So kat Sabah ni kat mana yang laut-laut terpelihara ni? Okay, so basically dekat tu Taman Tengku Abdul Rahman ya. Okay, so kepulauan tu semua adalah kepulauan laut-laut yang terpelihara lah, okay, dari segi kecantikan alam dia. Okay. So, tak bolehlah nak buat pelabuhan kat situ. Okay. This is because Marine Department has issued a warning about the extinction of marine life such as species of coral and marine life. Okay, sebab adanya pencemaran lah, okay, pencemaran laut kat situ. Okay, so terancam kan. Okay, so sebab okay, kat sini dia cakap Jabatan Laut, okay, memberi amaran, okay, terhadap ancaman-ancaman ancaman-ancaman pencemaran terhadap kehidupan laut. Okay. Okay, so polisi kerajaan salah satunya adalah berkaitan perlindungan terhadap kehidupan laut. Okay, adalah inilah, okay, nak buat pelabuhan, okay, kena elak daripada kawasan-kawasan yang dilindungi, okay, dari segi keindahan lautnya. Okay, sebab pencemaran pembangunan sebuah pelabuhan di sebuah lokasi, okay, akan menyebabkan aktiviti-aktiviti yang akan memusnahkan kehidupan laut dan memberi pencemaran terhadap persekitaran laut, malah juga daratan. Okay, so to protect the environment. Next, okay, so sebagai kerajaan, antara concern dia adalah ekonomi kan. Okay, so apa-apa dia nak buat, so mesti memberikan concern terhadap ekonomi. Okay, sebab itu datangnya duit kerajaan kan. Okay, duit kerajaan. Okay, okay, so each port must be the potential to generate national income. Okay, with the port, import and export contribute to foreign exchange and would be an asset to the country to expand international business and to foster relations with other countries. Okay, so kita dah mention dalam bab 1 lagi. Apa kepentingan port? Okay, kepentingan port adalah kepada ekonomi. Okay, so kalau nak buat port ataupun nak buat port di sesebuah lokasi, okay, so kita kena fikirlah, okay, adakah port tersebut cukup menarik, okay, lokasi tersebut cukup menarik untuk mendatangkan hasil. Okay, adakah port tersebut di lokasi yang menarik untuk orang datang. Memang orang nak datang. Okay, memang akan ada kapal masuk untuk berlakunya aktiviti import dan ekspor di port tersebut. Okay, so lokasi dia kena strategik lah. Okay, so kerajaan akan pertimbangkan, okay, adakah lokasi tersebut strategik dan akan dapat meningkatkan aktiviti import dan ekspor. Okay, jangan pula kita buat port di satu kawasan, okay, tapi kapal tak nak masuk ke port tersebut. Okay, so lokasi sesebuah port mesti dapat mengembangkan import dan ekspor serta mendatangkan, yang mana import dan ekspor tersebut akan mendatangkan pendapatan kepada sesebuah negara. Okay, so tu pemilihan lokasi lah. Okay, so lokasi yang strategik macam kita dah bincang dalam geografik, dia berada di laluan maritime, okay, laluan perjalanan kapal. Okay, so tu impact lokasi sebuah port mesti strategik, okay, yang mana memberi kesan terhadap ataupun mendatangkan pendapatan, okay, dan mendatangkan hasil lah kepada ekonomi sesebuah negara. Okey, yang berkaitan dengannya juga, okey, kalau tadi kita kalau ekonomi tadi kita cakap dalam konteks yang lebih luas lah, okey, kita dalam konteks import ekspor, okey, yang dihasilkan oleh port tersebut. Okey, so yang third ni, development area ni kita cakap dalam konteks community setempat, okey, surrounding area. Alright. Yang mana kalau kita nak banner sesebuah port, okey, kalau kita nak bangunkan sesebuah port di sesebuah lokasi, satu kawasan,
adakah port tersebut akan membangunkan kawasan itu? Okey, so adakah port tersebut akan menyebabkan tertubuhnya kawasan industri di area tersebut? Okey, bersesuaian ke tidak? Okey. Okey, bila adanya kawasan industri, maka of course lah ada peluang pekerjaan. Okey, so tu create kaitan juga dengan ekonomi. Okey, yang mana dengan tertubuhnya ataupun dengan terbangunnya sesebuah port di sebuah lokasi itu akan membangunkan bisnes ataupun perniagaan-perniagaan lain seperti restoran, klinik dan sebagainya lah. Okey, so tu erti kata lain, okey, dari segi polisi kerajaan, kerajaan akan fikirkan apabila kita bangunkan sebuah port di sebuah lokasi, adakah lokasi itu akan turut sama membangun. Okey, yang mana bila ada port akan ada kawasan industri dan perniagaan lain di kawasan tersebut. Okey, so kalau nak terangkan antara ekonomi tadi, ekonomi tadi awak cerita tentang port tu akan menggalakkan import ekspor. Okey, port tu di lokasi strategik yang akan disinggah oleh kapal-kapal untuk berlakunya import dan ekspor secara aktif dan seterusnya mendatangkan pendapatan kepada ekonomi negara. Okey, yang development area ni lebih kepada ekonomi sesebuah kawasan ataupun perindustrian, membangunkan perindustrian dan kemajuan sesebuah kawasan. Okey, contohnya lah, contoh lain, contoh yang tak kaitan dengan port. Contoh, awak ingat tak masa diorang nak buat politeknik dekat Kota Belud? Okey, so itu adalah kawasan politik kan? Okey, so maksudnya biasanya diorang kata kalau dibangunkan sesebuah, apa cara nak bangunkan sesebuah kawasan tu adalah dengan letak IPT di kawasan tersebut. Okey, so nanti ada ramai student datang. Okey, nanti student perlukan rumah sewa. Okey, student perlukan macam-macam kan. Okey, so kawasan tu akan membangun. Okey, so itu konteks yang samalah untuk port. Okey, so kalau kita nak pilih lokasi port tu mampu membangunkan kawasan tersebut. Okey, so tu 3 faktor dalam government policy yang akan mempengaruhi pemilihan lokasi port. Okay.